menjadi utusan kepada untuk bertemu dengan Rostam, Panglima Agung Kerajaan Persia, yang dihantar oleh Sa'd ibn Abi Waqqas. Dia pakai baju pun compang-camping, keldai pun keldai kontok, tombak pun tombak lama, masuk dalam kegahang kerajaan Persia dengan sambutan Ubbahatul Muluk, kebesaran diraja. Sedangkan memanda menteri Rostam ini tengok terkejut. Bila Rostam tanya, kalau kamu lapar, kami bawa makanan, berapa ekor unta kami hantar kat kamu. Nak pakaian, kami boleh datang berkodi-kodi pakaian. Apa kamu nak? Jawab Rostam, Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah yang mengeluarkan kami, Allah yang membangkitkan kami untuk keluarkan manusia daripada menghambakan sesama manusia kepada menghambakan Tuhan manusia, siapa yang dia kehendaki, mansya, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, selesai dia ucap, Rostam tanya kepada pegawai orang-orang kanannya, apa pandangan kamu tentang ucapan tersebut? Mereka jawab berat. Tengok baju pun teruk, tengok tombak pun teruk, tengok keldai pun letih. Lalu Rostam menyedarkan, memanda menterinya dengan berkata, wallahi, kalau kamu faham apa yang dia cakap, sebenarnya akan hilang kerajaan Persia. Cara dia fikir tu lain, dia punya matlamat tu lain, dia punya hala tujunya lain. Tengok, kenapa? Zahirnya nampak biasa, tapi dari segi batinnya cukup hebat. Dengan sebab itu, saat kita disuruh jaga zahir, tapi jangan sekali-kali kita abaikan batin kita. Kerana penyakit batin ni jarang kita bertemu di negeri kita, di tempat kita. Klinik rawat hati tak ada sangat. Klinik jantung adalah, klinik rawat hati tak ada. Tapi macam-macam klinik, gigi pun ada, hak jenis kulit pun ada, hak jenis mata pun ada, hak hidung pun ada, macam-macam. Ini hak zahir, tapi hak batin tak ada. Kita nak pergi kedai, kita nak pergi ke farmasi, kita nak pergi tempat tersebut, kita nak pergi klinik, kita nak beli kesembuhan, tak ada. Kita nak beli ketenangan, tak ada. Ada pay penenang, biasanya tidur je lah setakat tu. Tapi sebenarnya inilah rawatan hati yang sepatutnya kita tengok. Hikmah ini diumpamakan seperti rantai ikatan. Kalau kamu ikat nafsumu dengannya, pasti ia enggan. Tapi kalau kamu lemparkannya dan terlupa, nescaya ia takut. Ini dia. Kadang-kadang kalau kita tengok macam mana rantai ikatan ini, kita akan dapati bahawa itulah perjuangan dalam hidup kita ini. Dengan nafsu kita ini, dia masa kita kuat, dia lemah.
Masa kita lemah, dia kuat. Jadi kena pandai-pandai. Sebab itu dalam bab nafsu ni, Islam bukan suruh kita buang nafsu ataupun kita kata menyelesaikan nafsu dengan cara yang kita anggap secara mudah. Bukan. Islam suruh pandu ikut caraan Islam. Contoh, ada orang tu dia nak berzina, waliyazubillah. Ada orang tu dia nak gewer dengan perempuan, nak buat macam ni. Islam melarang, tapi Islam bagi satu alternatif, namanya kahwin. Bukan Islam suruh dia kasih diri dia. Islam suruh macam umpamanya buang kemaluan dia. Tak. Sebab fitrah manusia, bila dia cari cara Islam, dia jadi okey. Itu dalam Islam. Nak kaya, Islam tak marah nak kaya, silakan. Sekaya mana pun boleh, tapi dia ada batasannya. Jangan riba, jangan menipu, jangan risuah, jangan ambil hak orang, jangan merampok, jangan mencuri. Tapi kalau menega cara betul, sebagaimana Abdurrahman ibn Auf, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lain, Uthman ibn Affan yang kaya raya, silakan. Saya baca Sulaiman Ar-Rajihi yang kayanya sampai antara orang nombor 20 terkaya di dunia, bahkan di Saudi lah. Dia punya kebun khema dia saja lebih kurang dalam 200,000 pokok. Kebun khema dia ni antara kebun khema wakafan terbesar di dunia. Dia sedekah gitu je. 200,000 pokok tu, orang nak tanam pokok sekaki. Pokok ni pokok macam pokok kelapa sawit, pokok khema ni. Berapa punya hektar punya tanah, sedekah gitu je, dah kaya. Dia ingat, dia kata masa dia kecil, satu hari cikgu dia ni ngajar dia ni bagi duit RM1. Sukanya dia dapat, sebab dia orang miskin. Bila dia kaya, dia pergi bertemu dengan cikgu dia. Cikgu dia ni sama ada orang Pakistan ataupun orang Bangladesh, begitulah, asal-asal duduk di Saudi. Dia ajak cikgu dia naik kereta, parking depan sebuah rumah besar. Dengar ada kereta, dia kata ni hak cikgu semua. Dia bagi semua. Cikgu dia kata ni banyak sangat, apa benda saya naknya, saya tak ada apa. Dia kata cikgu pernah bagi kat saya RM1. Cikgu pernah bagi kat saya RM1. Kerana bagi kat saya RM1 itu membawa kepada tenang jiwa saya, hati saya. Saya seronok. Saya nak menseronokkan cikgu. Dan saya rasa ini tak sampai pun tahap. Ini nak gambarkan kepada kita bahawa pentingnya kalau kita tengok masalah batin, masalah hati ni. Perumpamaannya juga seperti seorang gila yang ada di rumahmu. Dia boleh memusnah dan mengoyakkan pakaian. Jika kamu merantainya, nescaya kamu beroleh kerehatan. Tapi jika kamu merungkaikan ikatan rantai itu dan keluar, sudah pasti mudarat yang berlaku. Alhamdulillah kita tak berapa interaksi dengan orang gila, tapi kita boleh tengok macam-macam. Kalau orang gila ni macam mana, dua rumah kita jadi pening. Jadi kena ikat, kena tambak, kena letak dalam bilik, kena kunci, kena ni. Itu pun huru hara. Siapa pernah masuk dalam wak orang gila? Wak orang gila ni bukan macam hotel, tuan-tuan. Ada semua, dah. Ya, kadang-kadang besi ya, banyak besi, lepas tu tempat katil gitu je. Saya pernah masuk 2-3 kali di Tanjung Rambutan, tengok, oh gini rupa-rupanya. Lain. Dan kalau kita interaksi dengan dia pun lain.
Dan kalau kita kata dia gila, dia kata tak gila, kita gila. Susah itu. Jadi maknanya itulah ibarat nafsu. Bila kita lepas, sebab itu kita sentiasa kena muhasabah, kena tengok. Bukan tak boleh sukalah, tapi kita tengok dalam keadaan tertentu, tahu hakikatnya. Hai orang tua, kamu telah menghabiskan banyak usiamu, kehendaklah kamu dapatkan kembali apa yang telah luput daripadamu. Seandainya kamu memakai pakaian putih sedangkan ia berubang, manakala pakaian putih tidak menanggung kekotoran. Tengok orang tua, sebenarnya mati ni tak kira orang tua, orang muda pun mati. Tapi ghaliknya bila orang tua tak ada dah, lepas pada tua lagi tua, lepas tu lagi tua, dia akan mati jugalah. Orang tua, bila orang tua ni, apa benda yang paling rugi bagi hidup dia? Orang tua yang paling rugi hidup dia apabila pahala akhiratnya tidak bertambah, kurang. Kehidupannya tak mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang rugi, tuan-tuan. Dan kita ni baik, tapi kita boleh fikir macam mana kita nak tambah lagi kita punya baik, nak tambah lagi baik, nak tambah lagi baik, nak tambah lagi baik. Salah satu daripada kuncinya adalah belajarlah. Kita mari belajar sebagaimana Syekh Syazili kata, salah satu daripada cara untuk dekatkan diri kepada Allah, belajar. Kerana belajar ini ilmu, dia akan beri kepada kita banyak pendedahan. Jadi orang tua ni kadang-kadang bila kita mula mari belajar, mari dah dalam ingatan kita ataupun dalam hati kita, kita baru tahu rugi kita. Saya beri contoh, orang tua kita pergi masjid, umur kita 45 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Kita pun duduk masjid sembahyang, duduk. Sebelah kita ada anak muda umur 15 tahun. Dia mari, dia sembahyang dengan tertibnya, dengan tamak ninahnya, dengan doanya, dengan khusyuknya. Kita pun dengung panjang. Budak baru 15 tahun, aku 55 tahun. Macam mana budak ni baik ni? Kita pun rasa Allah ruginya aku baru 2 tahun baru mari ke masjid, ke surau nak istiqamah. Tapi mereka ni, tengok, daripada situ kita nampak, itulah hakikat orang tua. Jadi bila orang tua macam ini, apa yang dia nak ibaratkan kepada kita, ibarat yang paling mudah ialah kalau kita pakai kain putih. Kain putih ni adalah satu jenis kain, sama baju kita paling payah nak jaga. Kalau orang tua pakai kain putih dengan sama umur dia, dengan tua, dengan kain dia tu straight tu begitu, jarang tak kotor. Bayangkan kalau dia boleh jaga, maka begitu juga dalam hidup kita ni. Kalau kita boleh jaga hidup ni, boleh kekal lagi dengan kebaikan, itu luar biasa. Itulah gambarannya macam mana nak jaga perkara tersebut. Sebab kita tiap hari mengupak, mengeji, kata orang ni, kata orang tu, geram kat orang ni, dendam kat orang tu, macam-macam, waliyazbillah. Kalau boleh, kalau kita ambil semangat hijrah ni, kita cuba bersihkan hati kita. Aku tak say dah, tak mahu dah apa-apa, biarlah aku dengan Tuhan senang saja. Biarlah aku jadi baik dan seumpamanya. Tapi payah. Ini cabaran. Perumpamaan hati samalah seperti cermin. Buku ni, tuan-tuan, adalah buku yang selalu sebut tentang umpama. Sebab bila umpama ni kita akan dapat ingat.
faham. Dalam mukaddimah saya sebut kenapa datang perumpama. Sebab Quran sendiri bentuk dia datang ada 4 jenis. Pertama berkenaan dengan iman, akidah. Kedua berkenaan dengan syariat. Ketiga berkenaan dengan kisah-kisah orang zaman dulu. Perang Nabi Ibrahim, Maryam, Nabi Musa, macam-macam kisah lah. Dan yang ketiga, sengaja datang Quran dalam bentuk perumpamaan. Banyak perumpamaan. Wa daraballahu masalan wa nasiya khalqah. Ada. Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dia akan ada perumpamaan-perumpamaan. Jadi dalam buku ni, dalam kitab ni sengaja untuk takrib ilal azhan, untuk faham, dekat dengan faham, dia datang perumpamaan. Perumpamaan hati samalah seperti cermin, manakala nafsu samalah seperti nafas. Tak kala nafsu bernafas ke atas cermin, gelaplah cermin. Hati orang tua samalah seperti cermin yang sudah uzur, lemah, hemah serta cita-citanya dan tak lagi berkilat bagi membolehkan kamu melihat padanya. Ini dia. Kalau hati kita macam cermin. Sekarang kalau saya selalu pakai spek mata, saya pakai yang ni, ialah kita spek mata pun bukan mahal sangat. Kita letak gini, kadang-kadang kita bernafas tu naik dah atas ni jadi wak. Kadang-kadang kita naik kereta, kita keluar spek mata kenapa? Kena lak balik. Maka begitulah hati manusia ni, dah lah kalau tua tu, maka dia makin karak, makin lusuh dia tak bersinar, dia tidak berkilat. Nak banding dengan orang muda, banyak sebab lah. Pertama, bila kita tua, kita letih. Allah bataskan semangat kita. Tak apalah, ikut bandar lah, setakat ni je. Aku tak gerak dah, tak mampu dah. Kita akan cuba hakkan, dan kita tak mampu. Itu biasa berlaku. Hati orang arif pula adalah seperti cermin pengantin. Setiap kali dilihat, dia sentiasa berkilat dan bersinar. Ini hati orang arif. Orang arif ni orang yang kenal Tuhan. Kenapa? Kerana hati orang macam ni sifatnya dia sentiasa mengkaji, mencari, menekuni, menginsafi. Kita kalau kita tengok bilik pengantin, walaupun rumah kayu buruk, tapi oleh kerana anak dia nak kahwin, bilik pengantin itulah paling comel dia buat. Cermin pun baru beli. Nak kahwin pukul 8 malam, pukul 8 pagi tadi, pukul 10, pukul 4 petang baru sampai cermin tadi. Cari yang baru. Tak boleh dah lama-lama. Itu nak kita bersihnya, kemahnya. Maka hati orang arif samalah seperti itu. Hemah cita-cita orang zuhud hanya pada memperbanyakkan amalan, manakala hemah orang arifin adalah pada mentasahihkan ahwal dan keadaan. Ini dua keadaan beza. Dalam hidup kita ni, saya nak sebut orang baik. Orang baik ni ada dua. Satu orang baik yang dia tidak berapa faham tentang ilmu agama dengan sebaik-baiknya, tapi dia hanya memahami bahawa baik ni dengan beramal. Semayang kuat, puasa banyak, zikir banyak, ibadat banyak, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Dia buat macam tu. Maka biasanya orang macam ni, dia selalu mikir berkenaan dengan acara-acara ibadat. Bagus. Orang macam ni bagus. Sebab dia akan fikir macam mana untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang zuhud. Tapi orang arif, orang alim, orang yang kenal Allah betul-betul, dia tak tengok dari segi ibadat sahaja.
Tapi dia kaji dari segi ahwal hati dia tu. Dia kaji tentang jiwaan diri dia tu. Ini beza. Ini beza. Orang ni dia beramal, tapi orang ini dia mulahazah dalam hati dia. Dia punya jiwaan hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beza. Jadi hak yang kedua ni, kadang-kadang kita nampak macam dia tidak nampak beramal sangat, tapi sebenarnya dia jaga hati dia, dia baik. Ini peringkat orang panggil ahlul ma'rifah. Bila ahlul ma'rifah ini, dia tidak akan tengok hanya zahir semata-mata, tapi batin. Dia akan ingat kepada Allah. Dia ni luar biasa. Orang macam ini, dia lain. Dia telah sampai kepada keadaan-keadaan tertentu ini, dia telah mendapatkan cahaya. Jadi, berbeza antara dua. Kalau kita tengok, bahkan dalam ibadat, dalam apa, dua. Sebab yang ni tengok dengan mata hati. Dia jaga dari segi basiriyah dia. Yang kedua tadi dengan mata zahir dia, basariyah dia. Beza. 4 perkara yang boleh menolong membersihkan adalah macam mana kita nak bersih hati. Kalau kita tengok tubuh kita ada kotor, baju kita ada kotor, kereta kita ada kotor, hati kita pun boleh jadi ada kotor. Jadi macam mana cara kita nak bersihkan hati kita? Bersih hati kita, yang pertama sekali, kita kena banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita banyakkan zikir. Dan Allah jadikan zikir ni dengan pelbagai. Ada la ilaha illallah, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ada macam-macam lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu semua ada makna-maknanya, ada maksud-maksudnya, dan pelbagai kegunaan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Nombor 1, banyak zikir. Dalam ibadat ni, kadang-kadang ada sukatannya. Tapi ada bab di mana kita disuruh buat banyak. Antara ibadat yang disuruh kita buat banyak namanya zikrullah. Antara ibadat yang disuruh kita buat banyak, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh buat banyak. Suruh buat banyak. Kadang-kadang unlimited. Allah sebut wa zakarallaha katsira. Puasa ada hak juga. Ada orang nak puasa sepanjang tahun, Nabi tak setuju. Nabi kata afdalus siyam siyamu Daud shama yauma wa aftara yauma. Hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, kecuali Ramadan lah, puasa semua. Itu dia. Jadi nombor 1, banyak zikir. Banyak zikir ni tuan-tuan, kesannya besar. Tuan-tuan bayangkan Nabi Allah Yunus alaihi salam yang kecewa dengan kaumnya, akhirnya pergi meninggalkan kaumnya, naik kapal, kemudian akhirnya terpaksa dihumbang dalam laut. Tiba-tiba seekor ikan besar menelangnya, bukan makan, menelangnya. Makan lain, telang lain. Tapi bacaan Nabi Allah Yunus, la subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah sebut kami selamatkannya. Lalu orang tanya, adakah doa ini terkhusus kepada Nabi Allah Yunus? Kata dia tidak. Kerana Allah sebut ayat selepas pada itu, wa kadzalika nunjil mu'minin.
begitu juga kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Zikir, kesan daripada zikrullah yang kesannya cukup besar dan cukup banyak. Jadi banyaklah kalau nak cakap bab fadilat zikir ni, banyak dalam kitab-kitab pun banyak sebut. Sentiasa diam, ni payah kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang bisu pun bercakap, pelik. Sentiasa diam, maknanya banyakkan diam. Kita bila banyak bercakap ni masalah. Tapi itulah manusia. Sampai ahli mantik kata manusia ni hayawanun natik. Manusia jenis binatang yang suka bercakap. Ini panggil manusia. Itu bahasa mantik lah. Suka bercakap. Nak lawang tu dia ni payah ni sebenarnya. Kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahul jannah. Siapa boleh jamin aku untuk jaga antara dua rahangnya, maknanya lidahnya, dan antara dua pehanya, yakni kemaluannya, aku jamin dia masuk syurga. Ini payah nak diam ni. Yang ketiga, berkhalwah. Apa makna berkhalwah? Menyendiri seorang-seorang. Acara ni tak banyak berlaku, tapi kalau kita tengok ramai orang saleh, dia duduk ada waktu dia seorang-seorang ingat ke Allah. Dia berkhalwah seorang-seorang. Boleh jadi dalam rumah dia, dalam bilik dia. Boleh jadi dia pergi satu tempat, dia doa ke Allah. Maka khalwah ini sebenarnya kesannya cukup besar, tuan-tuan. Khalwah. Tapi bukan khalwah macam anak-anak muda kita, dia duduk seorang dalam bilik, duduk tengok handset, main game. Kita kata anak kita berkhalwah tu. Itu bukan maksud itu. Masuk khalwah ni dia duduk, dia fikir, dia zikir, dia tafakur. Ini yang disebut allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang seterusnya, kurangkan makan. Kurangkan makan. Ialah yang ini pun cabaran kat kita, sebab kita ni biasa makan. Hamba baru ni pergi kat orang Jepun. Orang Jepun baru 3-4 hari lepas. Duta Jepun ni ialah kita ni kalau tengok orang, kita boleh ambil banyak iktibar. Jadi ramai orang mari bertemu hamba. Salah satunya duta Jepun. Dia pelik. Orang lain kalau duta mari nak bertemu ni, bagi tahu nak appointment je. Tapi duta Jepun ni, dia mari dia nak temu ni, dia minta syarat. Kata apa dia syarat? Syarat dia nak 1 jam. Allah kata lamanya. Nak cakap apa tak tahu Jepun ni. Mari. Dan jenis Jepun ni dia tepat masa. Kalau kita janji pukul 2, 1.55 congok dah ada dah. Dia dah macam kita 2.30 orang nak panggil. Dah, cepat. Saya pun lewat juga dah 10 minit tunggu. Bila dia mari ni, dia bawa 2 orang. 2 orang ni kerjanya tulis je. Apa yang saya bercakap tulis. Saya pula cakap je ni macam ngarut-ngarut, tanya lembu wahyu, tanya tentang ikan tuna macam mana. Tulis juga. Kata macam mana perangau ke Jepun, rajin. Kalau orang Melayu dia nyapuk je, sama-sama suka sama. Dah cara Jepun ni dia lain. Bila saya dah sebut tentang makanan halal Jepun ni, dia pun ajak mari makan. Ajak atau surat ni nak ajak makan. Betul lah, entah macam mana, ada masa 2 hari lepas saya pun pergilah. Pergi nak makan. Pergi makan ni. Jepun ni pelik, tuan-tuan. Dia satu-satunya duta bukan Islam tapi boleh cakap bahasa Arab.
Cakap bahasa Arab boleh. Dia pernah jadi duta di Mesir, dia belajar di Saudi, dia boleh cakap. Ringkas ceritanya, dia ajak saya makan. Saya tengok kalau makan ni sekali akak je, pakai habis lah. Oh, dia macam piramid. Peringkat pertama makan ni. Saya bila ada makanan tu makan, dia tahan, tunggu. Ada kuah tak sampai lagi. La ilaha illallah. Kita dah tahu kala cara makan. Yang saya nak royaknya makanan dia ni sikit-sikit. Yang kita ni makan banyak lalu. Style kita. Kadang-kadang kata Allah kata dalam hati. Saya sudah makan tu dengung kena bilah pula, makan kat lain pula. Ada temu nasi ayuh itu. Jadi cara dia tu beza. Saya makan telur ikan salimang. Telur ikan salimang bukan besar sangat. Cik. Dia makan sikit-sikit. Kata payah. Ni sebenarnya dalam Islam pun makan pun kalau kita tengok kurangkan makan. Dengar saja jadilah, mana lalu makan jelah. Selama mana halal. Golongan lalai apabila tiba waktu pagi akan memikirkan cara untuk mencari harta. Kalau kita pagi-pagi nak cari harta, fahamlah. Kita masih lalai lah tu. Ahli zuhud dan ibadat pula akan memikirkan ahwal mereka, macam mana keadaan. Kita ni tuan-tuan nikmat besar boleh bangun pagi. Ramai orang mati tak bangun-bangun. Sebab itu kita bila kita bangun pagi, kita sunat baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah hidup kita. Kenapa hidup kita? Hidup selepas kita ni tidur ni sejuzuk daripada mati. Sementara ahli makrifah pula akan memikirkan hati mereka bersama Allah. Ni luar biasa ni. Kalau kita tengok puak-puak ni, hatinya nak abdi pada Allah saja. Dia ingat ke Allah. Hidup dengan dia ni lain. Kadang-kadang kita kena pergi berjalan juga tempat-tempat puak-puak ni dengar, kita tengok. Kita kalau kita selalu pergi dekat orang-orang macam ni, dia beza. Kita pergi dekat orang kaya, dia beza. Kita pergi kat orang berpangkat, dia berbeza. Kita pergi kat orang miskin, dia beza. Kita pergi kat orang yang kuat ibadat, dia beza. Saya nak cerita mudah ya. Saya pergi dekat orang Banduang Akhir. Bila saya masuk penjara ceramah ni, biasanya pegawai penjara tu dia ikut apa saya nak je. Saya tengah-tengah berjalan ni, saya tak aja buat, tapi saya kadang-kadang saya buat. Tengah-tengah berjalan saya kata, tuan, boleh tak saya nak masuk sel penjara Banduang Akhir sekali? Dia pun buat arahan pergi. Biasa dia keluar, kita temu kat lain, masuk. Bila masuk tu saya tengok, iyalah 1, 2, 3 anak kucing besar-besar ni, payah nak keluar, memang tak lepas dah. Dan sifat dia akan duduk dalam sel je 24 jam. Mungkin dia keluar tu dalam sejam ataupun 40 minit sehari. Keluar pun dalam kawasan tu je, melainkan sakit apa tu keluar. Jadi bila saya duduk ni, ramai ada bercakap dengan saya dalam tu, cakap-cakap. Akhirnya ada satu bilik penjara tu terbuka, mungkin giliran dia lah keluar tu. Saya disebut, dia kata kalau tu nak masuk, tu boleh masuk. Saya kata okey. Saya pun pergi masuk, duduklah dengan dia 2 orang buat. Yang saya nak gambarkan kehidupan mereka ni, Quran ada, duk buka, sejadah ada, itulah kehidupan. Saya tanya apa pasal ni, buatlah. Dia kata Allah tu
saya ni nakal sikit. Masalah ganja, dadah gitulah. Itu. Yang saya nak gambarkan di sini ialah mereka bangun tidur tiap-tiap hari duk mikir macam mana nak ibadat. Macam mana nak khatam Quran, macam mana nak baca Quran. Kita tak. Terus tas ini, tas sana duk nampak. Lain. Jadi itulah kalau boleh dalam hidup ni tuan-tuan, sampai satu masa kita mesti kena kuatkan dari segi amalan kita, kesalehan kita kepada Allah, iaitu yang kita dambakan. Tak ada orang maksum, semua ada salah silap. Taubatlah, istighfarlah, baikilah hidup dengan lebih baik lagi. Tiada nafas yang dizahirkan. Masuk dah lagi waktu ni. Berapa minit? 5 minit. Berapa minit? 5 minit 8.36. Berapa? Masuk waktu 8.32. Dah masuk dah? Okey. Yalah, tengok jam pun tak sama. Ni jam lain, tu jam lain. Masa, tak apalah. Saya rasa sekadar tu dulu kita tandalah sebab kita berhenti dah situ. InsyaAllah mudah-mudahan ia memberi manfaat. Cuma saya minta maaf lah, kadang-kadang tu nak komitmen pada waktu tertentu mungkin payah. Kita janji-janjilah. Setakat yang kita mampu sebulan sekali itu kita cubalah insyaAllah. Marilah sama-sama kita doa semoga Allah beri kebaikan pada kita, selamat daripada fitnah dalam hidup. Allah beri pada kita taufik hidayah. Allah jadikan kita cinta pada agama, pada amalan soleh. Allah kukuhkan hati dan beri kepada kita kebaikan hidup dunia akhirat. Panjang umur kita, murah rezeki kita, halal rezeki kita, berkat dalam hidup. Anak-anak berjaya semua, keluarga berjaya semua. Dan kita sentiasa menjaga hubungan ukhuwah sesama kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'dad. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa fujati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.